Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua pendengar kami yang sudi menyertai kami pada sesi hari ini. Topik kami pada hari ini adalah merupakan rogol dalam perkahwinan, di mana isu rogol dalam perkahwinan ini merupakan salah satu isu yang sering berlaku di dalam masyarakat kita, ya, tidak mengira agama ataupun gender bangsa tersebut. Di sini sesi pada hari ini adalah kami ingin spread the awareness tentang marital rape dan juga berkongsi dengan pendengar-pendengar semua apakah naratif yang sering diasosiatkan dengan rogol dalam perkahwinan, dan juga maybe kita akan sharekan sedikit usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk mengallow victim-victim marital rape ini untuk bersuara. Saya ingin kenalkan narasumber kami pada hari ini adalah pertamanya Cik Nur Huda Ramli. Cik Nur Huda Ramli merupakan pegawai program khidmat komuniti dan pemberdayaan bagi Sisters in Islam. Dan narasumber kami yang kedua adalah Cik Nur Dini Muhammad Fadil. Cik Nur Dini merupakan seorang aktivis dan pengarah eksekutif Pertubuhan Generasi Aspirasi Pemimpin Wanita Malaysia ataupun dikenali sebagai GAP. Okey, ingin saya teruskan bertanya soalan kepada narasumber kami pada hari ini. Okey, pertamanya bagaimanakah topik rogol dalam perkahwinan ini berkait rapat dengan Cik punya pekerjaan ataupun pembelajaran, dan maybe Cik boleh kongsikan apakah yang dimaksudkan dengan rogol dalam perkahwinan. Saya bagi Cik Nordini dulu. Alright, terima kasih kepada moderator atas soalan tadi. Alhamdulillah, today I'll talk about marital rape. Sebenarnya ini kali pertama saya cakap pasal marital rape sepanjang saya study. So insyaAllah I'll share a little bit about my perspective and also my punya perspektif. So sedalam apa yang kami dapat, ya betul, istilah marital rape ataupun perkosaan dalam perkahwinan tidak lagi dijumpai dalam undang-undang. Walaupun bagaimanapun sekarang saya rasa kita perlu melihat kepada peredaran zaman di mana sekarang ni selepas pandemik berlaku dan even before pandemik berlaku, terlampau banyak kes-kes keganasan dalam rumah tangga berlaku di mana perempuan ataupun suami ataupun isteri tidak rela untuk bersetubuh ataupun tidak rela ataupun tidak ready. So dalam GAP.my punya research buat masa sekarang, kami ingin melihat lebih dalam lagi sebenarnya kenapa benda ni berkait rapat dengan, of course, dengan agama, di mana bila sesuatu perhubungan perkahwinan yang sah, sebenarnya isteri tidak boleh menafikan hak mereka bila suami meminta. Tetapi ada dalam beberapa scholars, Western scholars actually, Islamic religious scholars menyatakan bahawa sebenarnya tidak ada pun cakap pasal benda tu, menafikan hak itu. Sebenarnya kedua-dua belah pihak boleh berbincang terlebih dahulu tentang consent. Sebagai contoh sebenarnya Syafiqah kan? Ya, betul. Syafiqah, sebenarnya sebagai contoh Syafiqah, saya sendiri telah berkahwin. Ini sendiri saya ambil daripada saya punya cerita sendiri. Sebelum saya ready untuk mengadakan hubungan seksual, suami saya sendiri bertanya, are you ready or are you not, or kalau if not then we can take postpone and something like that. So maybe dia aware, tapi tak semua yang berada dalam kes-kes yang GAP dapat yang aware pasal dia ni ready ataupun boleh tak ready, atau dia sebenarnya rela je sebab dia rasa dia kena ada satu tanggungjawab sebagai seorang isteri memberikan hak itu kepada suaminya. So saya rasa istilah dalam rogol dalam perkahwinan ini, walaupun dalam undang-undangnya tiada, tetapi kita perlu meng-highlightkan kerana ia berkait rapat dengan apa yang berlaku dalam sekarang punya peredaran masa dan kes, iaitu keganasan dalam rumah tangga, iaitu satu orang rasa submissive dan satu orang rasa dia kuat,
di mana dia boleh mencederakan seseorang itu, tidak kisah lelaki ataupun perempuan. Itu pendapat kami. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Nurdini. Cik Huda? Okey. Ni Syafiqah boleh explain juga ni. Okey, baik. Assalamualaikum. Selamat petang kepada semua kerana sudi mendengarkan Tanya dari Nisa pada petang ini. So, kalau ditanya kepada sisters in Islam, apa kaitan kami dengan advokasi marital rape, sebab masalah utama marital rape, pertama, dia tidak dimasukkan dalam peruntukan undang-undang sebagai satu kesalahan jenayah. Kalau kita tengok dalam kanun keseksaan tu, rogol itu mengecualikan perkosaan dalam perkahwinan. Itu satu. Yang kedua, asas kenapa ada penafian yang sangat besar dalam kalangan masyarakat bahawa rogol dalam perkahwinan itu wujud dan bermasalah dan membawa masalah yang bukan hanya kepada wanita sahaja, tetapi kepada kepada generasi secara turun-temurun, dan menyebabkan trauma itu kerana ada asas-asas dalam naratif beragama yang banyak masyarakat kita ini pegang. Macam Cik Dini sebut tadi, bahawa ada satu tanggapan bahawa isteri tu wajib taat kepada suami dan bertanggungjawab untuk memenuhi keperluan batin suami tanpa bantahan. Nah, kerja sisters Islam adalah untuk memberi kesedaran bahawa yang pertama, kita patut advocate untuk masukkan rogol dalam perkahwinan ini dalam undang-undang, diiktiraf, supaya permasalahan ataupun kes-kes terkait dengan rogol ini dapat kita tangani, terutama sekali dalam memberi perlindungan kepada mangsa-mangsa yang mengalaminya. Sekarang ni, mangsa-mangsa yang mengalami masalah rogol dalam perkahwinan tidak mendapat sebarang bantuan ataupun cara untuk kita panggil kita nak address dia punya dapat redress daripada dia punya kes yang menimpa dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kerja sisters in Islam adalah memberi pencerahan kepada masyarakat supaya melihat bahawa perhubungan suami isteri itu bukanlah hubungan pemilikan, tetapi adalah hubungan partnership yang menghormati sesama pasangan suami isteri sebagai manusia seutuhnya. Maksudnya martabat kemanusiaan itu tidak berkurang kerana ada hubungan suami isteri. Kenapa ada unsur ataupun rasa entitlement bahawa isteri itu lebih inferior ataupun suami itu lebih superior atas isteri, adalah disebabkan cara fikir yang memandang bahawa perkahwinan yang diajar agama itu adalah berunsur pemilikan, sedangkan hakikatnya tidak. Jadi kerja sisters Islam adalah memberi pencerahan kepada masyarakat supaya dapat membetulkan cara fikir ini, dan dalam masa yang sama kita juga perlukan penanganan permasalahan keganasan seksual dalam rumah tangga melalui pencerahan di grassroots level. So itu antara kenapa kerja sisters Islam terkait dengan advokasi berkaitan dengan marital rape ini. In fact petang ini pun adalah salah satu usaha kita, dan kita juga ada menerbitkan artikel-artikel untuk bercerita apa masalah marital rape ini. Itu saja dulu, Syafiqah. Okey, terima kasih Cik Huda. Okey, Cik Huda ada menyebut tadi tentang kebanyakan unsur perkahwinan yang disebut adalah disebutkan tentang pemilikan. Adakah ini merupakan salah satu sebab mengapa terdapat banyak naratif yang menyebut tentang kewajipan isteri untuk memenuhi permintaan suami walaupun isteri tidak mahu atau enggan? Dan bila isteri dikatakan tidak mahu dan dikatakan derhaka ataupun nusyus. Mungkin Cik Huda nak explain lebih mendalam? Okey, ya betul. Bila kita berfikir bahawa perkahwinan adalah sebenarnya satu pemilikan, maka tindakan
maka ia akan membentuk tindakan dalam bagaimana rumah tangga itu diatur, especially pada hubungan itu sendiri, bagaimana dinamiknya ia berlaku. Jadi superiority suami, inferiority isteri itu terjadi disebabkan bila ada unsur rasa memiliki, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita balik semula kepada root of the cause, which is bagaimana perkahwinan itu tidak difahami secara baik dengan lensa yang Al-Quran telah letakkan. Yang pertama, Quran kata perkahwinan itu mesti muasyarah bil ma'ruf, ay yu'ashiruhunna bil ma'ruf, maksudnya memperlakukan atau melayani isteri dengan cara yang manusiawi. Ma'ruf itu bukan ma'ruf yang baik pada mata suami tau. Ma'ruf ini juga mesti baik pada mata isteri. Jadi ikut standard baik pada kedua-duanya adalah kebaikan yang bersifat saling, kebaikan yang bersifat setara, kemaslahatan yang bersifat setara. Itu muasyarah bil ma'ruf. Yang kedua, bagaimana Quran menyifatkan perkahwinan, hubungan suami isteri itu sudah memang Quran letakkan bukan trajektori, dasarnya adalah libasul lahun wa antum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna libasul lakum, mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Jadi bila saling menjadi pakaian kepada sesama pasangan, maknanya tidak ada yang superior atas satu yang lain. Ia adalah satu bagaimana Quran menyifatkan, ia adalah bersifat partnership. Yang ketiga adalah hubungan hubungan antara suami dan isteri itu Quran sifatkan sebagai mitsaqan ghalidha. Maksudnya satu perjanjian yang utuh. Saya suka nak tarik kalau kita tengok bagaimana Quran tak pernah menyifatkan hubungan antara tuan dengan hamba sebagai mitsaqan ghalidha dalam Quran, perjanjian yang utuh. Kerana ia memberi petunjuk kepada kita bahawa mitsaqan ghalidhan itu adalah bersifat partnership dan relasi tanggungjawab dan hak itu adalah setara. Okey, itu salah bila kita menyalah anggap bagaimana relasi perkahwinan tanpa melihat kembali bagaimana Quran menceritakan hubungan suami isteri itu prinsipnya apa. Jadi kita akan membentuk pemahaman kita tentang perkahwinan itu berdasarkan cara sosio budaya sekeliling kita. Jadi dan juga apa yang ada yang telah ditulis oleh ulama-ulama klasik dan juga pendakwah-pendakwah yang bercerita tentang bagaimana hubungan perkahwinan ini seharusnya berlaku. Dan apabila kita kata macam ni, apabila you dah start dengan satu tanggapan bahawa perkahwinan adalah berunsur pemilikan, didefinisikan sebagai pemilikan, maka bergenerasi apabila ia disampaikan dan diturunkan kepada generasi yang semakin bawah, ia jadi semakin menguat. Jadi kekerasan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi lebih lembut, atau kekerasan itu adalah sesuatu yang akan menjadi tindakan yang tak terjustifikasi. Tak, dia akan lebih menjustifikasi disebabkan daripada awal kita menerima apa yang telah diformulasikan oleh orang-orang sebelum itu secara tanpa kritis, dan kita tidak cross check balik dengan teks-teks agama yang ada. Justru saya boleh kata pemilikan, cara melihat isteri sebagai milik suami yang pertama. Yang kedua, menghalalkan kekerasan atau keganasan, menghalalkan pemaksaan. Itu semua adalah cara-cara pincang bagaimana melihat perkahwinan dalam Islam dan sangat menyeleweng daripada agama itu sendiri. Tapi yang diajar kepada kita secara normatifnya dalam masyarakat bahawa agama mengajar bila berkahwin, isteri mesti taat buta tuli kepada suami. Walhal itu tidak. Dan yang menariknya adalah bila kita melihat bagaimana hatta fuqaha sendiri sebelum ini, walaupun tak pernah ada perkataan marital rape sebelum ini tetapi mereka telah membincangkan tentang isu paksaan. Paksaan ini adalah satu perkara yang negatif, dan unsur paksaan ini bukan sesuatu perkara yang konklusifnya diterima baik dalam kalangan semua fuqaha untuk kata
suami boleh paksa isteri dalam semua perkara. Tak. Banyak fuqaha actually tidak bersetuju dengan perkataan paksa, dan the idea of persetujuan isteri tu telah ada. Tetapi yang menariknya pada kita sekarang adalah kita pegang idea taat mutatuli itu adalah yang status quo, padahal tidak. Dan seharusnya bila kita semakin moden ini kan, sepatutnya kita kita lebih refine all those formulation or fatwas and opinions by the classical scholars, and dan kita gunakan metod-metod yang semakin baru untuk memahami situasi sosial kali ini. Kita dah memformulasi fatwa yang lebih baik, kerana dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada masa lepas itu tidak menjustifikasikan kita untuk menerima untuk menerima fatwa-fatwa lama itu dengan tanpa kritis. Itu sangat berbahaya. Apatah lagi setelah kita cross check balik dengan teks-teks agama tu sendiri, sebenarnya lagi bercanggah. So itu yang saya fikir kenapa marital rape itu satu perkara yang orang deny sangat nak terima. Itulah dulu Syafiqah. Okey, terima kasih. Saya rasa ada 3 poin tadi yang berdasarkan penceritaan Cik Huda adalah perkahwinan itu adalah perjanjian yang utuh di mana both sides of the party have the equal rights to say dua-duanya ada kewajipan yang perlu dilakukan tanpa perlu ada paksaan. Itu satu. Dan keduanya adalah yang seperti Cik Huda cakapkan adalah adat ataupun pengajaran tentang practice in marriage itu telah diturunkan secara generasi, and then bila kita menerima maklumat tersebut ataupun praktis tersebut, kita menerimanya secara membuta tuli ataupun tanpa menyoalkan apakah what is it wrong with this so-called practice ataupun how do we cari cara untuk go through the marriage by using the previous practice that has been done. Yang ni macam ni lah, this is how my dad treats my mom, for example. Cik Nordini ada ingin menambahkan apa-apa poin berdasarkan pembentangan Cik Nurul Huda tadi? Saya rasa pasal perspektif agama, saya sangat bersetuju dengan Cik Nurul Huda, dan saya rasa kenapa benda ni berlaku adalah kerana mungkin agama Islam sendiri ada banyak scholars. So di Malaysia sendiri kita terlampau berpegang kepada kebelakang sangat. Kita tak berpendapat lagi meluas. Sedangkan sekarang ni ramai je yang berpendapat luas tentang marital rape dan rogol dalam perkahwinan ni sebenarnya. Bagi saya, culture kita sendiri mengelaukan benda tu sebab dia rasa benda ni dah sah. Macam saya cakap tadilah Syafiqah, sebenarnya bagi diorang dah sah and boleh buat, and dia berkuasa bertakluk penuh ke atas isterinya, di mana kalau you perasan kan waktu kita angkat nikah, kita ada lafaz bertakluk penuh macam tu lah kepada isteri tu. Ramai yang mungkin ada yang tersalah tafsir dalam hal itu, di mana dia rasa okay, maknanya I allowed to do that, something like that. So point saya adalah perspektif cultural kita di sini mungkin masih ke belakang, tapi dengan banyaknya education awareness yang dilakukan oleh NGO, dan saya nampak sikit-sikit sebanyak sekarang ni KWPKM pun mungkin sedikit sebanyak boleh membantu dalam enhancekan bagi information kepada terutamanya kepada marital rape punya information. Okey, terima kasih Cik Dini menyebut tentang usaha. I think one of the main point yang ingin saya katakan di sini adalah kebanyakan victims of marital rape, diorang they are scared to go to someone ataupun talk to someone, tak kisahlah keluarga ataupun pihak berkuasa, is because firstly they afraid of the stigma ataupun orang kata tanggapan yang macam maybe I'm not
apa tu, kalau if you were to share this to a close friend, maybe they will say something like, oh, maybe you just overthinking it, it's nothing, he's your husband so he has the right to do that. And then bila kita pergi ke pihak berkuasa, is another different story lah. Seperti yang di-sharekan oleh Cik Arini dalam meeting kita sebelum ini adalah polis tu hantar dia balik rumah, cakap, oh ni hal rumah tangga, tak ada kena-mengena dengan kami. So bagaimana, what are the efforts that could be done so we can provide this safe space ataupun for this victim to spoke up, to share their problem? Because I think the problem is now people wanted to talk about it, but they fear that the judgment from their close friends and family and as well from the public. Maybe Cik Dini boleh terangkan? Yep, thank you so much Syafiqah for the question. I think the most important is a platform di mana platform yang perlu yang dipercayai. Contohnya macam saya sendiri yang buat banyak awareness pasal benda ni, tapi tak cukup hanya satu NGO. Bagi saya, dalam memperjuangkan kes-kes seperti ini, rogol dalam perkahwinan, tak kisah perkahwinan bawah umur dan bagaimana sekalipun, saya pun ada attend beberapa meeting. Bagi saya, penting dia adalah kolaborasi bersama. Maksudnya kolaborasi bersama ni tak satu NGO sahaja yang memperjuangkan hal ini. Semua NGO yang terlibat dalam memperjuangkan hak asasi wanita ini ataupun apa-apa hak dalam membantu survivor-survivor dalam keganasan rumah tangga ataupun sexual harassment, we must work together. I mean, why I say we must work together? It's not only one organisation who did that. A lot of organisation banyak yang membantu even kes-kes yang diorang tak mampu pun nak bantu. Sebab sebenarnya bagi sekarang ni dekat GAP, saya berkolaborasi dengan beberapa NGO di rural area, terutamanya di Kuala Pilah dan di Negeri Sembilan. Saya rasa kes-kes yang kat sana mungkin tak tercover. Jadi saya rasa platform yang sepatutnya bergabung bersama, maksudnya mungkin kita perlu adakan satu meeting ataupun kerjasama bersama-sama NGO dan individu-individu yang terlibat untuk kita cover di mana yang kita tak tercover. Sebab macam kes saya sebenarnya Syafiqah, kes saya adalah orang tu tidak tahu dia nak pergi kat mana. Bukan sebab dia bukan sebab dia malu nak bercakap. Dia tak tahu pun ada satu organisasi yang sebenarnya boleh membantu dia. Sebab the information is not reach out to people, especially people in rural area. I think right now kita banyak bercakap dekat social media apa semua. Tak semua orang pun guna social media. Kita boleh ambil contoh macam perjuangan kita dalam anti sexual harassment bill ni. Di mana ada juga yang orang-orang dekat rural area tak faham kalau benda ni pass and then what's next. Dia tak tahu benda tu. So saya rasa kita sebagai NGO ataupun individu-individu yang terlibat dalam membantu survivors yang terkena this kind of cases, kita perlu have that one point of agreement untuk bekerjasama dalam membantu survivors ni. So that apa-apa yang tak reach out. So untuk platform pula Syafiqah, I think social media is good, but we have to connect with the real community in the real situation, which is the real community. Yang saya cakap, saya mungkin bias sedikit terhadap people in rural area sebab saya rasa benda tu banyak je berlaku dekat rural area sebab dia tak tahu. Dia masih dalam dalam lingkungan yang kita kena taat pada suami, kita kena ni. Yes, betul, kita memang perlu benda tu, tapi dia tak tahu yang sebenarnya dia ada hak untuk tidak mengatakan, untuk cakap tidak jika dia tak nak, something like that. So I think what I want to highlight is we need to move on and work together. I think not only one organisation who champion that, but we must support each other. Not even one coalition or one organisation. I think masukkan baru-baru punya organisation yang baru ni sebab mungkin dia ada information yang terbaru. Bagi saya Syafiqah, yang penting adalah data yang terbaru oleh survivors yang tidak kita bantu. So itu paling penting. I think everyone must agree with me that we must work together no matter what our belief, because that's how we can achieve whatever we want to achieve.
Okey, terima kasih Cik Nurni. Saya setuju dengan Cik Dini punya idea, especially yang data collection tu is I think most of the time dalam kes marital rape ni macam Cik Dini katakan tak semua orang menggunakan social media. Okey, saya ingin bacakan sedikit snippet daripada artikel daripada Thomson Reuters yang menyebut tentang salah satu victim marital rape. Dia mengatakan she did not even consider going to the police as they had no power to stop this assault, and she was keen that the small community where her family lived didn't find out. I think when you talk about a community, maybe ada certain yang macam, oh, I don't want anyone to find out. Tapi ada certain cases diorang they need an avenue to speak about their problem. Cik Nur Huda ada apa-apa tambahan? Saya setuju dengan apa Cik Dini sebut tu, sebab sekarang ni kalau kita tengok macam mana kerja advokasi kita, actually advokasi NGO hak wanita lah ya, sekarang ni kita saya fikir dia macam ni ya, kita ada kekangan sebenarnya bagaimana nak mengkonsolidate ataupun bekerjasama secara bersepadu, ataupun kalau tak bersepadu satu negara pun kita kolaborasi secara besar-besaran untuk advocate pada grassroots level di semua state ataupun semua kawasan, termasuklah di rural areas. Dan kalau bila Cik Dini sebut pasal benda ni, saya teringat sangat masa saya ke Indonesia, melihat bagaimana organisasi-organisasi sivil bekerjasama, kita kata dia punya kesinambungan ataupun jaringan itu tidak hanya stop kepada polisi ataupun kita kata push for policy changes kan, tapi juga berkesinambungan dengan organisasi-organisasi yang bergerak di grassroots, dan mereka bekerjasama dengan baik, dan bukan setakat bekerjasama dengan baik sahaja, saling bantu membantu dalam satu, kita kata berkongsi data, yang kedua berkongsi resources, yang ketiga dengan maklumat-maklumat yang banyak ini disebabkan jaringan ataupun jaringan kolaborasi yang banyak itu, alhasilnya adalah satu hasil advokasi yang lebih baik dan lebih holistik berbanding kalau kita bergerak secara terpisah-pisah. Tapi kalau kita nak bandingkan dengan keadaan kita di Malaysia ni, pada saya macam mana ya, kita ada satu macam, saya melihat ini observation saya sendiri, kita ada satu kekangan untuk bekerjasama sesama organisasi yang ada di Malaysia ini, kerana satu ada banyak isu yang mungkin Cik Didi tadi tu berbeza pandangan dan sebagainya, tapi saya kira kita boleh bekerjasama atas satu titik tengah yang kita semua boleh persetujui. Dalam kes ini saya kira keganasan seksual adalah satu perkara yang majoriti boleh bersetuju tentangnya, dan memang betul kita kena sit down untuk dengan sebanyak mungkin civil society yang bergerak dalam ranah ini supaya gerak kerja tak terpisah-pisah. Itu yang pertama, kerana saya kira ada kerugiannya apabila gerak kerja itu agak terpisah dan tidak berkesinambungan. Jadi advokasi tu dia tak akan jadi kuat kerana tak boleh nak jadi menyeluruh kan. Itu respons daripada Cik Dini lah. Tapi saya duk memikirkan satu perkara lah, bila kita bercakap tentang kolaborasi sesama CSO, saya impian saya tu lebih pada macam saya nak tengok macam mana organisasi di Malaysia boleh bergerak dan bekerjasama secara macam mana organiknya ia berlaku di Indonesia, dan lebih memikirkan kemaslahatan secara bersama dengan beramai-ramai, resources dikongsi, saling percaya. Saya rasa gap ini yang kita belum tangani dulu dalam sesama rakan-rakan NGO, ataupun mungkin yang belum menjadi rakan dan allies kita. Itulah itu antara perkara-perkara yang kita wajar fikirkan juga, supaya kolaborasi itu menjadi lebih berkesan, sebab memang akhirnya pushing for policy changes is not enough.
advocacy dekat grassroots, menyediakan ruang-ruang ataupun avenues untuk untuk orang awam mendapatkan perlindungan, mendapatkan bantuan, itu sangat penting. Kalau kita nak mengharapkan government buat semua benda dalam satu masa, kita tahu dia akan ambil masa yang sangat panjang, because it needs a lot of process and also stages that we have to go through and to convince them. Tapi itulah respon saya setakat ini dulu, Syafiqah. Okey, terima kasih Cik Huda. Berkenaan dengan kerjasama antara CSO itu adalah merupakan idea yang sangat bernas. And then tapi seperti yang Cik Huda ada sebutkan tadi, terdapat jurang-jurang perbezaan untuk sedikit cabaran untuk kita menyatukan efek kita, especially dalam seperti kes isu rogol dalam perkahwinan ini. I mean, saya berharap mungkin dalam masa depan kita akan dapat consolidate the effort together, especially dalam kes rogol dalam perkahwinan ini, especially the issue of marital rape ni merangkumi semua dan tanpa mengira agama ataupun bangsa. So most of the time I think when ini sebelum kalau orang sebelum ni, I thought personally marital rape ni happens only for orang yang kahwin under the Syariah law. That's my perception tu dulu lah, tu lama dulu. But it's actually that marital rape ni happens dalam whether you are married under the civil law ataupun the Syariah law. So it is important that we have an avenue of information as well as NGOs are ready to listen to this type of cases, and it's important also to let them know that we are open, kita sudi menerima cases-cases ini. Sebabnya I think one of the main point is that hanya segelintir NGO saja yang memperjuangkan isu marital rape ni. Okay, soalan saya yang seterusnya adalah dalam effort kita untuk advocate for this marital rape issue, I think one of the idea would be an educations. So I think bila sebut tentang pendidikan, I think as saya akan tanya soalan ni kepada Dini, as someone who has a background in sexual education trainer, do you agree that we need to talk about consent or dalam pendidikan kesihatan seksual ni in the early stages of the children's life? Alright, thank you Syafiqah for the question. Sebenarnya saya adalah certified sexual education trainer, di mana saya baru dapat daripada KPWKM. Sebenarnya program tu tidak diteruskan lagi, tapi ada sebuah organisation dipanggil Orphan Care Foundation. Dia dapat anjurkan program, and dapatlah kita orang masuk program tu dalam 30 orang. I think dalam perbincangan kami di gabungan individual dan organisasi tertentu tu, kami bersetuju sebulat suara untuk memperkenalkan atau membuat sebuah research tentang sexual education di sekolah, bermula di sekolah. Honestly, the module itself yang kami attend memang dah lama, masa modul yang sangat yang dah lama, yang dah ke belakang, di mana sebenarnya kes-kes yang berlaku banyak yang lebih menyalahkan wanita. Cara diorang berpakai lah, cara inilah, cara itulah. But I think it's not all about that thing. It's about now, it's all about walaupun kita tak pakai tudung pun, ataupun saya yang pakai tudung pun, selalu dipandang enteng juga. Tetap dia pandang enteng juga. Jadi saya rasa must to be introduced in school, kerana jika tidak di sekolah, mungkin di universiti. Sebab kali ni kita rasa kenapa? Sebab maturity seseorang pelajar perlu diajar ataupun perlu diberitahu
sewaktu dia berada dalam proses pembelajaran. Jadi dia akan ingat dan mungkin dia akan praktikkan. Jadi kami rasa itu adalah sexual education adalah salah satu sebenarnya highlight untuk kita pastikan apa-apa tentang sexual awareness diberitahu ataupun diketahui oleh pelajar-pelajar tersebut. Just to let you know, Syafiqah, sebenarnya our cases memang the cases that we have been analysed sangat outdated. Outdated data lah, maksudnya dah lama, maksudnya yang waktu kita orang dalam kursus tu sendiri. Tapi saya rasa dalam individu-individu tertentu dan organisasi tertentu, ramai sebenarnya diorang ada data-data yang terbaru untuk this kind of cases, contoh marital rape dan berkait rapat dengan sex education semua tu. Jadi saya rasa again lagi sekali saya cakap dengan Cik Huda tu betul pasal polisi, how do I say, longer policy impact and longer policy preparation impact for our rakyat and also individu dan organisasi-organisasi yang bekerja untuk benda ni. Jadi tu pendapat saya, bagi saya sexual education are very important and there's no any excuse of not doing that, and I think it's a good start to start the comprehensive sex education di sekolah. Okey, terima kasih Encik Didi. Cik Huda ada apa-apa nak tambah? Sorry Syafiqah, soalan dia apa tadi? Soalan dia, is it time for the ministry to include sexual educations in school at early stages of their life, especially in the module should include talk about consent as well lah. Yes. Memang kena. Benda ni tak boleh ditunggu kerana selagi kita tunggu, selagi itulah akan ada banyak pelajar di sekolah dan juga perempuan akan menjadi mangsa kerana dia tidak tahu apa itu sentuhan selamat, apa itu gangguan seksual dan sebagainya. Dan penting juga terma rogol dalam perkahwinan itu dimasukkan dalam undang-undang supaya ia dapat ditangani secara undang-undang. Dalam masa yang sama, of course, kerja-kerja advokasi di peringkat bawah itu memang kita kena lakukan. Tetapi dua perkara ini, which is memasukkan sexual education secara komprehensif dan mengiktiraf jenayah rogol dalam perkahwinan dalam undang-undang itu adalah dua perkara yang saya kira memang kena kita tak ada masa lagi untuk kita berdolak dalih lah. Kalau tidak, there will be much more victims coming out from that. I think I nak add sikit macam Cik Huda cakap sebenarnya. Contohnya sekarang ni kita ada platform oleh Puteri Balkis kan, SaveTheSchool.my. I think that is one of the awareness dan platform yang bagus untuk memulakan this comprehensive sexual education punya awareness. Sebab sebenarnya pelajar-pelajar kita dia tak tahu yang dia ni sebenarnya adalah mangsa seksual. Dia tak tahu mungkin. Jadi bila dia tak tahu, benda tu dia rasa macam biasa je. So I think betul Cik Huda, it's important to include them as well, and why not start from school, right? Okay, terima kasih Cik Dini. Cik Huda menyebut tentang consent at early stages. Saya teringat ada satu video yang ada anak perempuan dia mengadu ke parents dia pasal pemandu van yang suka sentuh-sentuh dia. I think that would be a good example of why is it important to educate your children about what is consent and what is it appropriate when people to touch you or not. So I think that is one of the great example lah why we need to tell our children what and teach them about consent as well. And then when we talk about consent, there's always this ayat yang selalu digunakan, tak kisahlah in our everyday life pun kadang-kadang dalam our Malay culture guna ayat ni, kalau diam maknanya setujulah tu. So why is it the ayat or should not be used in when we talk about marital rape? Why is it when your silence diam setuju itu tidak lagi
boleh digunakan, especially when we talk about marital rape itself. So, Cik Huda dulu pergi. Okay, so kalau kita cuba unpack balik mana datang perkataan diam tanda setuju kan. Kalau kita gali balik, ia ada berasal usul daripada hadis Nabi yang menceritakan bahawa bapa tidak boleh paksa anak perempuan dia kahwin kena dapatkan izin, dan tanda dia setuju adalah dengan diamnya anak perempuan dia tu. Tetapi harus kita fahami bahawa diam yang Nabi sebutkan itu adalah proporsional setakat pada masa itu. Maksudnya ada masukan-masukan, kita boleh kata apa ya, ada itu dibentuk dengan cara sosio-budaya pada masa itu. Tetapi hadis itu sebenarnya tak cukup pun untuk menangani pemaksaan bapa kepada anak perempuan dalam urusan perkahwinan diorang. Sebab tu kita akan jumpa banyak lagi hadis-hadis lain yang bercerita yang menceritakan Nabi menegaskan bahawa jangan paksa, jangan sekali paksa anak perempuan untuk berkahwin. Ataupun ada lagi hadis lain yang cerita ada perempuan jumpa Nabi, kata dia dipaksa. Dan ini permasalahan konsen, izin ini sebenarnya sangat terkait dengan bagaimana budaya menanggapi keizinan. Dalam masa konteks di zaman Nabi itu, konsen bukan sesuatu perkara yang biasanya dilazimi ya, especially apabila melibatkan antara hubungan yang tua dengan yang muda, especially the father lah, because dia adalah ketua keluarga, ketua keluarga, dan semua orang kena ikut cakap dia. Jadi budaya konsen itu tidak ada sebenarnya, kerana yang menentukan apa yang terjadi dalam keluarga adalah bapa dia, tanpa perlu dia fikir family dia atau ahli keluarga dia nak bantah dia ke tak, semua orang kena taat dia. So that's why penegasan Nabi itu berkali-kali, dan even ada anak perempuan yang dipaksa berkahwin tu, dia mengadu kepada Nabi, dia assert depan Nabi bahawa bapa dia tak ada hak nak paksa dia. Jadi sekarang ni isunya adalah pemaksaan, bukan diam itu yang menjadi tanda izin. Tak, isunya adalah pemaksaan yang pertama, yang kedua adalah izin. Jadi apa-apa cara keizinan itu diberikan, itu ditentukan dengan bagaimana masyarakat pada ketika itu menanggapinya. Kalau zaman itu pun, zaman Nabi itu pun, bila Nabi kata diam itu adalah tanda setuju, itu pun tidak konklusif, kerana lepas tu ada lagi hadis lain yang kata masih lagi dipaksa berkahwin dan sebagainya. Maksudnya nak kena verbal juga cakap bahawa nak kena verbal juga cakap dengan bapa, saya tak nak kahwin, kalau dalam kes dia dipaksa juga. So basically diam itu memang tidak boleh difahami sebagai satu benda yang konklusif sebagai persetujuan. Jadi kita makin moden ni, kita memformulasikan apa maka kepada keizinan. Diam itu selalunya boleh jadi diam itu sekarang kita sudah fahami bahawa dia bukan bermaksud setuju, tapi lebih kepada dia tidak ada kemampuan untuk cakap no. Okey? Jadi di masa kini masyarakat sarjana dan juga aktivis di masa kini memformulasikan, kita dah tahu ada unsur dinamik kuasa di situ yang menentukan diamnya seseorang itu bukanlah bermaksud setuju, kerana ada unsur power dynamic itu. Jadi tak boleh nak kata diam tu anda setuju, kena mesti diverbalizekan. Kalau setuju dia kena cakap setuju. Maksudnya orang itu ada kemampuan untuk cakap ya dan ada kemampuan untuk kata no. Maksudnya dia ada authority pada diri sendiri. Bila authority dah kena cabut, you tak boleh cakap no. You tak boleh nak cakap no dan you hanya mampu diam sahaja. Jadi consent itu sebenarnya diperolehi dengan cara yang paksa rela. Bila ada unsur pemaksaan, itu yang saya cakap tadi, paksa itu datang daripada mana? Datang daripada relasi yang tidak
tidak sama rata, tidak setara. Ada unsur satu superior, ada unsur satu inferior. Jadi kita memang tak boleh kata diam itu tanda setuju. It seriously cannot be accepted anymore, sebab now we have known that ada orang diam memang dia tanda setuju sebab dia malu, tapi ada orang diam sebab dia tak mampu nak cakap apa-apa. Dan dalam ketidakmampuan untuk dia bercakap apa-apa, adakah kita boleh mengatakan bahawa kesemua jenis diam itu adalah diam yang setuju? Maka bila dia mampu kita kata meluahkan sama ada saya setuju atau saya tolak, maksudnya kat situ dia ada kemampuan untuk kata ya atau tidak. Kemampuan itu yang sebenarnya menentukan bahawa izin itu adalah izin yang rela atau izin yang dipaksa. Jadi bila ada unsur pemaksaan, dia dah bukan izin, itu dah unsur manipulasi. So itulah. Okey, terima kasih Cik Huda. Bila menyebut tentang hubungan dominant and superior dengan ada, jika menyebut tentang hubungan perkahwinan tu, semestinya ada dalam marital rape, terutamanya ada unsur dominan dengan yang apa tu, yang dominan dengan yang tak dominan, macam tu. And then terdapat dalam perkahwinan, kebanyakan dalam kes marital rape ini terdapat satu orang katakan bila mungkin mangsa tu diam sebab pertamanya seperti yang Cik Huda kata, terhadap paksaan, dan juga mungkin sedikit fear. If she were to say no, things would get worse. I think that is one of the factors yang mungkin dia rasa macam, oh, if I say no, things could get worse. So I think that could be one of the things that contributed to that issue as well. And Cik Dini ada nak apa-apa nak ditambahkan lagi tentang poin ini? Hello, Cik Dini? Hello, Cik Dini boleh dengar? Tak internet tau. Okey. Hello? Hello, Boleh. boleh dengar ke? Okay, so tadi saya ada menyebut tentang mengapa ayat diam tanda setuju itu tidak lagi diboleh gunakan pakai dalam perkah. Hello? Cik Dini, okey ke? Okay. Hello? Sorry. My internet is not really good. Thank you so much for the question, Syafiq. Okay. I think untuk cakap pasal benda ni, diam tanda setuju, is because it's related about concern dan persetujuan oleh seseorang. So tidak bermakna diam itu, bagi saya dan bagi research dekat dalam team research gap ada 3 orang, diam itu bermakna setuju. Sebab again saya boleh cakapkan pasal submissive and rasa diri dia kuat. So dia rasa mungkin submissive ni dia rasa kalau dia cakap tak nak, nanti orang tu akan tinggalkan dia. Di mana bagi dia macam dia jadi inferior dan takut. Dan dalam society kita inilah yang berlaku sebenarnya. So dia takut menentukan sesuatu yang sebenarnya telah menyebabkan keganasan dalam berlakunya dalam dia punya sesuatu perhubungan intim ataupun hubungan yang tidak intim. Jadi bagi saya sekarang ni kenapa tidak boleh digunakan lagi diam tanpa setuju tu, because adanya awareness dalam society kita tentang concern tu sendiri. Di mana jika kita tak nak, kita perlu cakap tak nak, ataupun kita boleh berbuat sesuatu untuk mengatakan tak nak, kecuali dengan menggunakan keganasan lah. Seperti yang saya dapat satu kes ni yang saya boleh share, di mana salah seorang di Tampin, pelajar berumur 15 tahun dirogol oleh atuk berhadapan dengan hamil berusia 7 bulan. So sekarang ni kenapa dia berhadapan dengan itu, dia hanya diam saja tanpa berkata apa-apa sebab dia rasa itu
kan sebenarnya dia boleh je buat sesuatu benda, tapi bila saya deep talk with that, sebenarnya dia tak ada siapa-siapa. So mungkin sekarang ni apa yang berlaku dalam society kita sekarang ni, dia tak orang-orang yang terlibat dalam survivor terlibat dalam hal ini, dia tidak dia rasa dia tidak ada kebergantungan kepada sesiapa, sebab tu dia hanya berdiam dan merelakan. Tapi sebenarnya sekarang ni mengikut peredaran zaman dan mungkin awareness yang kita ada sekarang ni, this phrase of diam tanda setuju tidak boleh digunakan lagi. Sebab consent is must between two side, and kalau kita tengok daripada akta yang terlibat dengan keganasan juga, yang pentingnya adalah persetujuan antara dua belah pihak. So I think that's all from me, Syafiqah. And just to let you know that the case that I'm currently helping, I'm helping with my friends who doing law, and tapi susah sikit nak berhadapan sebab survivor tu sendiri tidak ada wang, dan kami juga tak ada bukti yang dia kena rogol dengan atuk dia, kerana dia terlibat dalam beberapa kes lah. Tapi hopefully it can get done. It has been 6 months already. We hope that this case sebenarnya dapat diselesaikan dengan cepat. Sebenarnya saya nak minta tolong juga NGO-NGO lain. Tapi for now kita orang hanya bantu dia dalam hantar pergi check and pastikan dia nak ke tidak this pregnancy and so on, dia nak teruskan ke tidak, because we know that this is unwanted pregnancy. So that's the thing lah. Okey, terima kasih Cik Dini. Saya applaud your efforts and together with Get Mile for helping out this type of cases. So I think it's very important, like you mentioned before, is tempat mengadu. They don't have anyone tempat nak berbicara tentang kes-kes begini. And boleh Cik Dini sharekan lagi bagaimana effort untuk menolong victim ini bermula. Maybe you can share a little bit how do you guys start the idea of helping this type of women, especially in regards to macam sexual violence cases. Actually waktu mula-mula kita orang bantu dia, sebenarnya dia daripada kampung, jadi dia tak tahu macam mana nak, lagi saya cakap yang kes pasal dia tak tahu macam mana dia nak search for help kan. Jadi kita orang sebenarnya buat ground survey, and then suddenly there's a community, dia punya ketua lah came to me, and selalunya kita tahu community ni akan tutup je kan, tapi this is a very unique community where dia actually seeking for help. And macam mana kita orang bantu is again yang saya cakap tu, we ask actually the survivors, you know, this is unwanted pregnancy, do you really want to continue? What we encourage you can think about it and so on, and then pergi dekat doktor and doctor can explain about it. But this is not the case police, because we're still on the process of registering reporting the cases sebenarnya. Tapi how do we help them actually, Syafiqah? We sebenarnya pergi on ground and hantar dia every week untuk check the baby and so on, and hopefully she can make up her mind. And if she don't want it, we have an NGO, which is again the NGO that I've been mentioned, yang akan bantu kami untuk uruskan the baby, hopefully. Okey, terima kasih Cik Dini atas penerangan tentang kes tadi. Okey, sekarang ni I open the floors to anyone who wanted to ask any questions to our resource person, or you can voice out your opinion in regards to marital rape. Ada sesiapa nak berkongsi tentang pendapat tentang marital rape? Saya alu-alukan. Okay, kita ada satu request ya. Okay, alright. Okay, Cik Ashikin boleh? Hi, Assalamualaikum and hello kepada semua. Terima kasih ya sebab organize this talk. Subjek ni sebenarnya tidak ada kaitan dengan saya directly, tapi telah dialami oleh kawan-kawan saya yang macam yang puan-puan ceritakan tadi kan. Ada yang polis cakap ini hal rumah tangga, ada yang dia sanggup nak
bersuara tapi dia tak tahu nak pergi mana, dan tak kurang juga dengan jenis yang ibu bapanya put the blame on her lah, yang kata kena taat. Antara yang saya paling ingat, salah seorang kawan saya sebenarnya bila dia dah sampai satu tahap dia tidak tahan tu, dia betul-betul minta cerai, dan yang kelakarnya dia kata dah nak dekat 20 tahun bercerai pun ibu bapa dia masih lagi menyalahkan dia. Of course lah kan, bila benda-benda macam ni jadi, saya rasa bila nak bercerita dengan parents dan ahli keluarga tu, orang rasa malu sebab perkataan itu adalah rogol dalam perkahwinan. Itu apa yang saya dengar daripada kawan-kawan. Tapi yang sebenarnya saya betul-betul nak tanya ni, katalah benda itu berlaku, apa sebenarnya langkah-langkah yang betul-betul sebenarnya yang perlu kita list down satu-satu, supaya bila kita pergi ke polis ke pergi ke mana-mana ke mengadu, dia tidak boleh kata awak sengaja nak aibkan suami. I think ramai yang setuju kalau saya katakan sekarang ni banyak sangat dekat social media orang bercerita tentang hubungan rumah tangga, and then komen-komen tu semua kenapa perlu buka aib sendiri. I honestly I don't think it's fair, because sometimes orang tak tahu lagi dekat mana nak minta bantuan, tak tahu kat mana nak minta pandangan. So for them perhaps social media is the easiest kan, sebab mungkin ramai orang tengok, ramai orang boleh bagi komen, that sort of a thing. So itulah saya nak tanya sebenarnya, mungkin ada yang Puan dah cakap tadi, tapi saya nak tahu sebenarnya the actual step by step tu, sebab saya masih ada kawan yang bercerita tambah-tambah time COVID ni duduk kat rumah dengan suami, duk buat lawak lucah dengan diorang, dan siap kata kalau tak nak bagi kena rogol, that sort of a thing, and they thought it's funny. So I don't know macam mana tu sebenarnya women can protect themselves apabila benda ini berlaku. Dalam masa yang sama tak elak untuk kena pukul, and then tak nak pula tiba-tiba kena panggil dengan kena hina pula dengan mertua, atau mungkin ibu bapa sendiri tidak percaya. So mungkin ada tak that so called checklist supaya wanita-wanita apabila berlaku pada wanita ni, diorang tahu this is what you need to do, A, B, C, D, you kena bagi tahu okay exactly what, and then the kind of words that you need to use when you lodge a report. Itu saya nak tanya. Okay, maybe Cik Dini boleh sharekan sedikit tentang proses berkaitan dengan report dengan ataupun dengan pihak hospital berkenaan kes rogol ini, Cik Dini? Boleh. I think thank you so much for the sharing. Sebenarnya I think sekarang ni yang banyak berlaku pasal report-report ni yang susah ni sebab kepercayaan. Jadi yang kami dapat sendiri bantuan sebenarnya daripada kawan-kawan kami yang buat medical, and they're willing to do like macam pro bono consultation for her and protect the data. Kebanyakannya yang ada di contohnya Hospital Besar Seremban, sebab saya sebenarnya based dekat Negeri Sembilan. Very easy for us to actually talk about it, and diorang sangat open untuk ambil this kind of cases, cuma dengan syarat a little bit hard kalau ia berkaitan dengan pihak-pihak berkuasa. Jadi sekarang ni yang kami buat kebanyakannya pro bono consultation lah, bersama doktor-doktor yang buat pro bono consultation, Syafiqah. As of now, we have 3 cases yang sekarang tengah ongoing on, and pro bono consultation helped by our doctor who came from certain ada yang private hospital, and also kementerian punya hospital, government hospital. A little bit hard untuk saya nak terangkan pasal proses ni, sebab sebenarnya macam saya cakap lah, banyak maksud akta-akta dan bukti-bukti yang perlu didapatkan, dan sangat leceh proses tu. Jadi kami sendiri tak nak tunggu dan tak nak lengahkan. Kami sendiri cuba untuk dapatkan rumah perlindungan dan juga tempat perlindungan untuk mereka. Hopefully now kita orang ada tempat perlindungan sendiri yang kita orang buat beramai-ramai sebenarnya dengan kawan-kawan, with our pro bono consultation juga, on to help these 3 victims and 3 survivors sebenarnya. But alhamdulillah up until today, the pro bono consultation really helps them emotionally and also physically untuk hadapi this unwanted pregnancy.
Okay, terima kasih Cik Dini. And saya nak add sikit lah kalau usually kalau berkaitan dengan jenayah seksual ini, my recommendation is probably to reach out to other women's NGOs such Yes, as yes. AWAM and WAO as well. They are well versed in terms of sexual violence Yep. against women. Yeah, so their work is more comprehensive in that way. Just to add Syafiqah, actually saya juga ada satu kes yang saya tolong berkaitan dengan orang yang terdekat dengan saya. Kami mendapat pertolongan daripada WAO sebenarnya. Talian what do we call again? There's a word. Oh my god, I don't remember. They call ada satu talian WAO ni, dia ada satu nama, so you can talk like a friend about your cases. So WAO really helps the person that I'm helping right now, and dengan segala consultation and also, tapi disebabkan terlalu banyak cases waktu pandemik ni, sebenarnya dia tak ramai, dia tak ada banyak capacity. So memang kelam kabut sikit lah untuk nak dapatkan nak selesaikan satu-satu kes. Tapi alhamdulillah that cases yang kita orang bantu, dia dapat tahu apa jalan yang sepatutnya dia boleh buat untuk lari daripada that situation of keganasan dalam rumah tangga, sebab dia sendiri terlibat dalam, dia rasa mungkin suami dia memaksa waktu dia tak nak, and then juga dia kena pukul and so on. So WAO really does help. NGO tu memang does help. Cuma saya cakap ni berhadapan dengan saya punya pengalaman sendiri, sebab kami, macam saya cakap, kita terlampau terlampau banyak sangat kes, jadi terlampau banyak sangat, kita tak ramai capacity social worker untuk bantu kita. Jadi disebabkan tu kita orang kena move cepat sikit sebab proses tu sangat tedious. Yeah, I think the hotline name is Tina under the WAO. The name Yes, of Tina. Yeah, Tina. Yep. Okay. Ada apa-apa soalan lagi daripada audience yang ingin bertanyakan? Okey, kalau tak ada soalan, saya akan akhiri sesi ini. Talisa pada hari ini, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Cik Dini. Okey, Cik Dini, any last word before we end the session? I think I have said everything. I hope if you guys, you guys have more opinions about this thing and feedbacks, please let me know. Boleh just DM dekat Twitter saya, and maybe ada yang saya tertinggal. Saya minta maaf sebab mungkin ada banyak lagi yang dia 1 jam pun tak cukup nak bincang pasal benda ni. But thank you so much Huda for your insight too, because I think I get one, another insight of berkaitan dengan all the subject and so on. Thank you so much. Thank you so much also for Sis for inviting me for this talk. Okay, thank you so much Dini. So glad that you able to join us today. Okay, Cik Huda ada kata-kata akhir sebelum kita menutup sesi ini? Saya juga nak terima kasih kepada Cik Dini sebab atas banyak maklumat dan insights yang saya kira sangat berharga. I think lepas ni mungkin kita boleh buat engagement yang lebih panjang lagi, sebab saya kira itu cukup penting untuk memberikan kita bagaimana kita lagi nak memahami benda ni berlaku dalam masyarakat, on what level, on what scale. Itu satulah. Lepas tu kalau untuk penutup, saya cuma nak cakap sikit je tentang bagaimana Darul Ifta Mesir telah membuat satu fatwa terkait dengan rogol dalam perkahwinan. Pertama, mereka rogol perkahwinan ini diiktiraf oleh Darul Ifta, dan apa yang dia katakan berkenaan dengan rogol dalam perkahwinan, mereka melarangnya kerana dia kata ini saya ulang dulu ayat bahasa Arab dan saya akan terjemah. Annal hayata az-zawjiyah qa'imatun 'ala al-mawaddati wat-tarahum. Hubungan kehidupan suami isteri itu mestilah didirikan atas kasih sayang dan saling mengasihi.
Lepas tu dia cakap kat sini wal aslu fi al-alaqa huwa qabul al-mushtarak la al-bughdha wal al-ikrah. Maksudnya dia kata kat sini hubungan status quo, hubungan suami isteri itu adalah persetujuan yang dikongsi ataupun perkongsian persetujuan. Ini sebab apa? Basically bila lelaki dan perempuan berkahwin, pertama kedua-duanya tidak boleh dipaksa dan kedua-duanya menerima untuk berkahwin dengan sesama pasangan, dan status quo ini yang digunakan sebagai asas dalam hubungan antara suami isteri. Jadi tidak boleh ada unsur pemaksaan ataupun kekerasan ataupun manipulasi untuk mendapatkan persetujuan dengan cara paksa rela dan sebagainya, kerana itu bercanggah dengan satu tadi perkongsian persetujuan, yang kedua bercanggah juga dengan nilai kasih sayang dan cinta mencintai antara sesama pasangan. Kalau kita sayang dekat pasangan kita, kita tak akan manipulate dia. Kita tak akan paksa dia untuk buat perkara yang masa tu mungkin dia tengah dia tak selesa untuk melakukannya. Jadi untuk para isteri di luar sana, fatwa ini menegaskan bahawa isteri boleh menolak sekiranya suami mengajak untuk melakukan hubungan intim. Dan penolakan itu adalah penolakan yang of course kita semua ada sebab masing-masing. Jadi tidak perlu rasa bersalah dan rasa terpaksa untuk memenuhi ajakan suami untuk berhubungan seks sekiranya kita tidak rasa selesa untuk melakukannya. Jadi serba salah, rasa berdosa tak dapat memenuhi keperluan layanan suami itu, saya kira dengan fatwa ini sebenarnya yang sangat tegas menyatakan bahawa isteri punya hak untuk kata no, dan konsen itu perlu didapatkan dengan cara yang baik. Jadi kat luar sana, pertama lelaki jangan paksa isteri, jangan buat benda yang melukakan isteri dari segi emosi, dari segi mental, dari segi fizikal, dan juga tidak boleh melakukan pemaksaan untuk memuaskan kepentingan diri sendiri. So itu sahaja daripada saya, Syafiqah. Terima kasih banyak Cik Dini. Okay, thank you so much everyone that joined our session, and I would like to thank you to Cik Ashikin juga sebab willing to share her opinion and question as well. So saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar kami pada hari ini. Sister in Islam akan mengeluarkan artikel nombor 3 rogol dalam perkahwinan pada 25 April ini. So nantikan artikel tersebut akan disiarkan di laman web kami, dan juga artikel nombor 1 dan 2 juga telah dikeluarkan di laman web Sisters in Islam juga berkenaan rogol dan perkahwinan. Dan kami juga ada mengeluarkan infografik tentang bertajuk adakah persetujuan tidak lagi relevan dalam perkahwinan. So boleh rujuk infografik itu untuk maklumat ataupun bahan bacaan. Dan saya juga ingin plug in lah Gap my punya social media. You can follow them on Twitter and Instagram, as well as Telinisa's Twitters, Instagram and Facebook for any informations, or you wanted to reach out to Gap or Sisters in Islam per se. Thank you so much everyone and have a nice day. Assalamualaikum. Thank you. Salam. Okay, terima kasih.